Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab ensiklopedia kematian, hari kiamat dan hari akhirat. Dan kita masih lagi dalam perbahasan pada bab yang ketiga, mengingat kematian dan persiapan menghadapinya. Sambungan bacaan di dalam kitab muka surat 21. Firman Allah bawah ke yang atas. Ada tanda? Bawah firman. Dan firman Allah. Baik, kita sambung muka surat 21, perenggan yang di bawah sekali. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
ayat 185 dalam surah Ali Imran. Ayat yang biasa kita baca, yang biasa diperdengarkan kepada kita. Dan dalam ayat ini, ibu sekalian, kalau kita tengok sedikit, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa perkara. Yang pertama, Allah kata setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup, yang bernyawa, sampai saat dan ketikanya nanti akan dimatikan Allah, khususnya di atas muka bumi pada hari ini, yang kita panggil mati, yang kita panggil maut, yang kita panggil meninggal dunia. Saatnya itu pasti akan tiba satu saat nanti. Cuma kita masih bernasib baik kerana masih hidup. Masih ada ruang untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Sedangkan sebahagian di kalangan sahabat, adik-beradik, mak ayah kita, mertua kita, ada yang telah pun pergi meninggalkan kita, yang sedang bertarung di alam barzakh. Kalau nasib mereka baik, maka berehatlah mereka di alam barzakh. Tapi kalau nasibnya tidak baik, wala'iyyazubillah, maka mereka akan diseksa siang dan malam tanpa henti sehingga ke hari kiamat. Dan inilah perkara yang kita kena ambil kefahaman dan pengajaran yang sebaik-baiknya, bahawasanya saatnya akan tiba kita akan mati. Dan itulah yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Nabi kata, hiduplah kamu macam mana kamu nak hidup. Ibarat Nabi kata, nak hidup macam mana, sukatilah. Kamu nak jadi orang taat ke, nak melawan ke, nak degil ke, tak dengar cakap ke, Nabi kata suka hati kamulah nak hidup macam mana. Tapi kena ingat, kata Nabi, kamu akan mati. Fa innaka mayyitun. Sampai satu saat kamu akan mati. Walaupun Nabi kata aish ma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak hidup, maknanya bukan suka-suka hati dah, nak jadi tak ketahuan, nak degil, nak melawan. Nabi nak gambar, hiduplah macam mana pun, dia punya penamat dia ialah fa innaka mayyitun, kamu semua akan mati. Jadi sebab itu Allah sebut tadi, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Satu. Itu poin nombor 1 dalam ayat 185. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, sesungguhnya kami akan membalas setiap amalan baik atau amalan buruk yang manusia buat. Kami akan balas sedetail sehalusnya, kata Allah, yaumal qiyam, pada hari kiamat. Allah kata kami akan balas baik buruk manusia buat ni hari kiamat nanti. Maknanya membalas dengan sedetail-detail. Sebab itu muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang ulama-ulama kita sebut kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala buat alam akhirat. Kenapa Allah ciptakan akhirat, inilah sebabnya. Allah nak balas dengan sedetail-detailnya. Dan bila ada akhirat akan timbul
satu sifat dalam hati kita, satu perasaan, dia panggil perasaan puas hati. Sebab atas dunia ni banyak benda yang kita tak puas hati. Kadang-kadang berlaku satu hukuman yang tidak setimpal, kita tak puas hati. Kadang-kadang orang buat nanya ke kita, buat zalim, buat jahat ke kita, tapi orang tu terlepas begitu saja, kita tak puas hati. Tak puas hati ni sentiasa wujud atas dunia. Selagi kita masih hidup, selagi dunia ini wujud, sifat tak puas hati itu memang ada. Malam tadi pun tak puas hati, tidur minyak naik 2 sen. Tak puas hati lah. Jadi cerita tak puas hati ni berlaku, dan Allah kata jangan susah hati. Bila adanya ketirisan, ketidakadilan di dunia, Allah kata nanti aku balas elok-elok di akhirat. Sebab itu ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan dosa dan pahala. Allah tetap sembunyikan dosa dan pahala, sehinggalah hari kiamat besok, hari mahsyar besok, baru kita nampak. Petang yang mulia ni kita datang kuliah, insya-Allah ada pahala. Ibu-ibu penat duduk bersila dengar kuliah kebas-kebas kaki ni, ada pahala. Kelang kabut kita siapkan lapik meja tadi lah. Tertinggal kunci lah apa bagai, ada pahala. Kita mengaji, buat catatan atau mendengar saja pun tetap dapat pahala. Kita solat asar berjamaah kejap lagi, ada pahala. Tapi macam kita sebutlah, sehingga ke petang ini kita tak nampak pun rimbunan atau banyak mana dah pahala yang kita longgok selama hidup kita, tak nampak. Dan begitulah juga kita kata dengan dosa. Dosa pun tak nampak. Orang curi tabung masjid lah, rakam gambar CCTV, tempel kat dinding. Ni orang yang curi tabung contoh. Nampaklah pencuri itu, tapi dosa dia mencuri tak nampak. Orang makan rasuah, nampak dia ambil rasuah masuk dalam poket, tapi dosa dia ambil tak nampak. Allah sembunyikan sebab apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah Ta'ala nak test siapa di kalangan kita yang paling ikhlas, yang paling terbaik, yang paling excellent dalam mengerjakan setiap arahan Allah. Katalah contoh dah, ibu-ibu yang datang kuliah pada petang ini pukul 3 sampai pukul 4. Habis kuliah pukul 4 saat lagi, ibu-ibu keluar daripada pintu masjid, ada malaikat yang tunggu. Dia dah tahu dah kita ni baru habis kuliah, dia nampak. Jadi dia bagi sampul surat ni. Dia kata, makcik ambil, tadi dengar kuliah elok kan, ambil. Kita pun buka, seorang 500. Lepas tu agak-agak lah, kalau hari-hari macam ni penuh lah masjid itu. Tak, penuh lah, melempah ruah. Ada yang dapat mungkin 400.5, kurang sikit sebab dia terlena dalam kuliah mungkin. Potong markah sikit lah, dia tertidur. Jadi tak berlaku benda tu. Kita sembahyang subuh, sah depan sekali pun, lepas Assalamualaikum warahmatullahi, seluk-seluk poket ke bawah sejadah,
Abuk aja dah, duit tak duit, pahala tak nampak. Sebab Allah dah cakap dah dalam ayat tadi, aku akan balas pada hari akhirat. Jadi jangan susah hati. Buat baik kadang-kadang orang tidak hargai, orang tak peduli, malahan kadang orang sindir kita balik, orang perli kita balik. Kita dah semangat nak buat baik, kadang-kadang orang sindir kita kan. Tak usah risau. Yang bagi pahala ni bukan manusia, yang nak masukkan kita dalam syurga ni bukan manusia, tapi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang akan kreditkan pahala-pahala kita ialah Allah Ta'ala. Jadi tugas kita ialah berazam untuk setiap hari terus sahaja melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi selama kita masih hidup. Itu nombor 2. Yang ketiga tadi dalam ayat 185 tu, Allah kata siapa yang berjaya masuk dalam syurga, yang mati besok dia masuk dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka, maka Allah kata faqad faz, dialah orang yang berjaya. Orang yang berjaya pada sisi Allah ialah pada hari akhirat besok dia masuk syurga. Hari ini kita sukat kejayaan itu dengan macam-macam. Anak kita lulus 10A berjaya, betul lah, itu berjaya juga. Anak kita graduate dapat kerja besar, gaji 10,000 sebulan, berjaya juga. Anak kita dapat nikah dengan anak ustaz, contohlah, berjaya lah tu. Ataupun kita ada kerja besar, kereta mewah, itu kira berjaya pada mata dunia. Tapi pada sisi Allah, orang yang berjaya ialah wa udkhilal jannah, yang akan masuk ke dalam syurga Allah pada hari akhirat nanti. Itu nombor 3. Yang keempat, pada firman Allah tu muka surat 21, ada perenggan yang di bawah tu, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang keempat, Allah kata tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang menipu semata-mata. Jadi ingat, dunia yang kita pijak ni sifat dia ialah sentiasa menipu. Dia tak pernah yang betul, jarang nak jumpa dunia ni betul. Dia selalu dia asyik menipu saja, kan? Dan kita tengok yang jadi hari ni bergaduh, berbandah, cerita tipu kan. Yang baru ni tipu agensi umrah, macam-macam kan, tipu orang di umrah pun dia nak tipu. Kadang-kadang buat masjid pun orang nak tipu juga lah, macam-macam, na'udzubillah. Jadi ingat, dunia ini adalah tempat segala tok nenek penipuan berlaku atas dunia. Yang takkan ada lagi penipuan ini ialah di mahsyar besok. Keadaannya tenang, keadaannya aman damai, keadaannya seronok, menggembirakan. Tapi atas dunia masih ada unsur-unsur tadi. Sebab memang Allah buat position dunia ini untuk test kita. Lalu berlakulah macam-macam benda di atas muka bumi. Baik, satu lagi tadi, surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 57. Saya bacakan ayat dia, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Allah kata tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Dan kemudian kata Allah, kepada kamilah, kata Allah, semua kamu akan dipulangkan semula. Kepada kami, kamu akan balik-balik. Kita ni kok mana pun akan balik jumpa Allah Ta'ala. Jadi bila dah tahu
Kan kita ni bila dah tahu dah nak balik jumpa Allah, sepatutnya buat perangai macam orang nak balik lah. Dah tahu dah nak balik jumpa Allah, sepatutnya kita buatlah preparation, buatlah persiapan yang terbaik. Macam ibu-ibu lah, senang contoh kan, anak kita mengaji overseas, mengaji Amerika, mengaji Jordan, mengaji Mesir, apa semua bagat. Kita tahu dah anak kita dah WhatsApp kat kita, esok lusa hari Sabtu anak kita landing pukul 11 pagi, balik sampai rumah Zuhur, makan tengah hari. Mestilah kita sebagai ibu buat persiapan makan ni sungguh-sungguh. Sebab tahu dah anak nak balik dah. Kita tahu dah apa nak masak, sebab makanan kegemaran anak kita, kita akan masak. Itu persiapan sebab anak nak balik daripada overseas. Jadi sekarang ni kita nak balik jumpa Allah Ta'ala, maka kena buat persiapan yang sebaik-baik mungkin. Semua kita tahu, bukan kita dia, satu dunia tahu, malam tadi gerhana bulan. Dia panggil gerhana bulan penuh satu. Yang kedua dia panggil super moon satu. Yang ketiga super blue blood moon. Jenuh aku nak hafal nama-nama tu. Nama-nama gerhana ni. Lebih kurang 3 in 1 lah dia berlakunya malam tadi. Yang fenomena 3 in 1 ini hanya berlaku setiap 150 tahun sekali. Gerhana tu kerap lah, tapi gerhana campur fenomena super moon, yakni bulan nampak lebih besar daripada saiz asal. Satu dunia tengok. Dan yang saya paling, kita kata paling risau ni, sebab orang gairah, seronok tengok fenomena itu. Betul lah, dari satu sudut kita rasa excited nak tengok, tapi Allah tak izinkan. Kat Malaysia ni tak apa nak nampak sangat. Malam tadi awal banyak, ada sikit-sikit belah-belah Alostar nampak sikit, kan. Langkawi, belah-belah KL semalam kita Shah Alam ni tak apa nampak. Dia keluar subuh pagi tadi je nampak cerah elok lah. Dah habis dah fenomena tu. Jadi dari satu sudut memanglah kita rasa excited, seronok. Tapi kalau baca hadis Nabi ni kita jadi takut. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Aisyah kata satu hari berlaku gerhana. Kata Aisyah, Nabi SAW terus berlari masuk dalam masjid. Berlari Nabi masuk masjid. Yang sahabat-sahabat baginda yang mulia ni tak tahu apa benda ni, ikut juga berlari masuk masjid. Lalu Nabi SAW mengimamkan solat sunat gerhana 2 rakaat, macam kita buat malam tadi lah. Dan kemudian Nabi berkhutbah, dan selesai Nabi berpesan kepada semua sahabat, dan pesanan itu merangkap pada kita. Nabi pesan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi pesan ini tanda akhir zaman. Dan Nabi paling bimbang bila berlakunya gerhana, Nabi takut kiamat itu berlaku. Itu yang Nabi berlari masuk masjid. Nabi nak menunjukkan kegerunan dia. Kita berlumba cari mana bulan, tak nampak kan? Tak apalah sebab kita nak tengok. Tapi maknanya itu yang sebenarnya terjadi pada Nabi. Dan Nabi pesan banyakkan istighfar, banyakkan infak, sedekah jariah dan sebagainya. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Itu yang Nabi pesan. Kita dah duduk di akhir zaman, dan kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala.
Jadi lantaran itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan kami hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sejuk sikit sebab tadi terlalu panas, kan? Parking kereta ni masuk macam masuklah oven tu, panas sangat. Kereta tak buka cermin pula, kan? Jadi alhamdulillah Allah bagi sejuk sikitlah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, habis ayat tu, kita sambung bacaan dalam kitab. Amat sangat cukup untuk mendengarkannya dan menyibukkan diri dalam menelaahnya. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang banyak merenungkan bait-bait ini. Kita tengok Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ni, ibu-ibu sekalian, semua kita tahu dah bila sebut Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang hebat, sahabat Nabi yang bengis, yang garang, yang kan jenis gitulah gedebel ni. Sayyidina Umar ni jenis gedebel lah. Dia jenis garang, bengis, tegas. Kalau hari hijrah tu dikatakan dia hijrah siang-siang, sahabat lain hijrah malam-malam, gelap-gelap kan, nyok-nyok. Tak, Sayyidina Umar pagi-pagi buta, siang-siang. Lepas tu isytihar pula, berdiri depan Kaabah. Abu Jahal, Abu Lahab tengah duduk minum kopi. Umar isytihar, aku Umar bin Al-Khattab. Menarik tak cerita? Bila Sayyidina Umar berdiri depan Kaabah pada hari dia nak hijrah ke Madinah, pada hari hijrah tu, dia isytiharkan depan pemimpin Quraisy. Dia kata apa? Dia kata, aku Umar bin Al-Khattab. Ulama-ulama sirah dia kaji ucapan Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar sebut nama dia? Dia berdiri depan Kaabah kan, dia kata aku Umar bin Al-Khattab. Macam Abu Jahal tak kenal dia kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan member lama dia, sama-sama beli nombor ekor, sama berjudi dulu dah, sama minum arak dulu. Kalau Umar tidak perkenalkan diri dia, mesti Abu Jahal, Abu Lahab kenal. Tapi kenapa dia kata dulu aku Umar bin Al-Khattab? Sebab kata ulama sirah, Umar nak bagi tahu, Umar yang berdiri pada hari itu tidak sama dengan Umar yang Abu Jahal kenal sebelum Islam dulu. Ini Umar yang baru ni, Umar yang sudah memeluk Islam. Dia berbangga dengan keislamannya. Lalu Umar kata, aku nak hijrah dah pergi Madinah, aku nak ikut Nabi kesayangan aku. Lalu Umar buat satu tawaran. Tawaran ni dia panggil tawaran maut, dia panggil. Umar kata, siapa yang nak tengok isterinya jadi janda, anak jadi yatim piatu, silalah halang perjalanan aku sekarang. Tu nama dia tawaran maut, nama dia. Seorang pun tak berani, pasal Umar ni jenis bengis, jenis tegas. Tapi Umar pun ingat ke mati. Nah, Umar yang bengis, tegas, garang pun ingat ke mati. Kita yang lemah gemalai ni patutnya lebih lagi kuat ingat ke mati berbanding Sayyidina Umar. Baik, apa baik-baik syair itu? Tidak ada suatu pun yang abadi dari apa yang kamu lihat bergemerlapan. Maknanya semua yang ada ni, yang bergemerlapan, yang cantik, yang indah ni akan lenyap. Kerana yang abadi hanyalah Rabb, yakni Tuhan sekalian alam.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena ingat kita ada Allah. Di mana-mana pun kita berada, apapun situasi kita, kita tetap ada Allah Ta'ala. Jangan susah hati. Apapun kita rojok pada Allah Ta'ala. Rojok dulu. Ada masalah, tanya pada dia kan. Masalah besar kita dalam hidup, tanya pada Allah. Tanya manusia boleh, minta pandangan. Tapi pandangan manusia ni kadang-kadang tak tepat, kurang tepat, kadang-kadang tepat. Jadi cara terbaik kita istikharah 2 rakaat, ataupun kita solat hajat 2 rakaat. Kita minta dengan Allah petunjuk-petunjuk yang kita nak. Ada baru ni seorang muslimat telefon jauh daripada luar Kuala Lumpur. Saya pun tak tahu dapat nombor mana. Dia kata, Ustaz, saya dah buat, dia nak kahwin. Bunyi suara tu macam awal 40-an macam itulah usia ni. Jadi dia kata dia berkenan ke seorang belah-belah saudara jauh-jauh sikit lah, boleh kahwin lah. Jadi Ustaz, saya dah istikharah 3-4 kali dah, dan hati tu berat kepada mamat tu lah yang dia berkenan tu. Siap mimpi bagai. Jadi apa pandangan Ustaz? Saya takut yang saya mimpi-mimpi ni dia kata mainan syaitan dan sebagainya. Saya kata begini, kita dah doa, dah istikharah, dah minta, maknanya kita kena luruskan hati kita, bulatkan tekad kita pada dia. Dah kalau itu jawapan yang keluar berturut-turut, mudah-mudahan betul, mudah-mudahan. Sebab itu yang kita minta kan, Allah tunjuklah jalan dia, mudah-mudahan. Allah Maha mendengar. Dia tetap tak puas hati juga. Dia kata, Ustaz, saya nak minta tolong Ustaz semayang istikharah boleh? Nanti kan kalau saya semayangkan lain pula gambar yang tu. Dah, jadi saya kata insya-Allah lah, dah 2-3 hari lah. Saya tak sempat lagi nak buat lah. Kelang-kelang kabut, kelang-gerhana apa semua macam-macam ni tak ada. Jadi maknanya nak beritahu cerita tadi tu, kita ada Allah Ta'ala, apa saja kita rojok pada dia. Baik kita rasa masalah kecil ke masalah besar, bismillah, kita rojok saja pada Allah. Walaupun benda yang kita nak kadang-kadang tak dapat. Bukan semuanya dapat kan. Allah bagi ikut keperluan kita. Kadang-kadang kita rasa perlu, Allah kata tak perlu, dia tak bagi. Itu yang tak dapat. Jadi Allah tahulah dia susun hidup kita ni macam mana. Sebab itu dalam syair yang Sayyidina Umar baca tadi, dia kata yang kekal hanyalah Allah yang Maha Esa. Harta dan anak-anakmu akan lenyap. Sayang macam mana kita pada harta, sayang macam mana kita pada anak bini kita, sampai saat kita mati besok, semua akan ditinggalkan. Semua tinggal. Harta tinggal, rumah, semua yang masuk dalam kubur kita seorang saja. Sayang isteri ke suami pun dia tak masuk kubur sekali. Tak pernah berlaku lah kot setakat ni tak. Kecuali sama-sama mati serentak, itu mungkin ditanam satu lahat yang sama. Tapi kalau seorang mati, seorang hidup, yang hidup tak ada pasal nak dia terjun masuk kubur sekali. Kan, menangis-nangis pun paling tinggi atas kubur. Kan, kalau isteri dia mati, suami menangis atas kubur kan. Lepas lama sikit, nak menikah pula dah. Orang lelaki macam tu. Tapi orang perempuan, dia lain tak? Dia boleh tahan. Memang Allah buat gitu saya rasa. Cuba ibu-ibu tengok, minta maaf sebut tak. Saya tengok ibu saya. Dah 80 dah ni. Arwah ayah saya meninggal, saya tingkatan 5. Lama dah. Tahun 91. Ni dah 2018. Dekat 30 tahun.
Habis. Sampai hari ini tak nikah ni. Mak saya tak nikah. Walaupun ada lah hotel-hotel kampung nak. Orang kampung datang buat-buat sembang. Makcik tak sunyi je kata. Dia nak mengatakan kan dia tanya tak sunyi lah apa. Dia mula cari pasal. Mak saya sedih dia tak kahwin sampai hari ni. Dan kebanyakan yang kita jumpa memang macam tu. Tapi orang lelaki ni dia lain sikit. Dia nak ada pasangan dia juga. Kan? Mungkin fitrah tu Allah buat gitulah. Kita nak marah pun tak boleh kan. Tapi itu yang lazimnya berlaku. Tapi realitinya kata Sayyidina Umar, harta dan anak-anak kamu akan lesak. Hurmus. Hurmus ni saya tak tahu apa benda ni. Jenuh mencari tadi. Makanan ke apa benda saya tak pasti. Tapi kalau dia Mesir, humus tu manisan. Dia macam manisan lah, humus dia panggil lah. Tapi ni hurmus, mungkin sama kot. Allahuakbar. Hurmus pada satu hari tidak pernah tidak memerlukan simpanan kekayaannya. Maknanya pun makanan-makanan pun simpan banyak mana pun akan lenyap juga. Begitu juga kaum Ad, mereka ingin hidup secara abadi tapi mereka gagal. Gagal bukan galal, gagal. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, sang pengendali angin serta manusia dan jin. Hebat-hebat Nabi Allah Sulaiman pun habis. Wafat juga dia. Meninggal juga Nabi Sulaiman. Walaupun dia boleh kawal angin, kontrol jin, manusia, binatang, faham dia cakap, tapi Allah salut semua nikmat itu sebab dunia. Dan di manakah raja yang dulu paling berkuasa di muka bumi? Jadi raja-raja yang hebat kan, di atas muka dunia ni, hebat macam mana pun habis. Firaun hebat, dikatakan memerintah Mesir dengan lama. Dinasti Firaun berkurun-kurun memerintah Mesir. Tapi habis itu kan, kita pergi Mesir hari ini pun tinggal piramid saja dengan mumia dia. Habislah, mati juga. Hebat-hebat Nabi Sulaiman memerintah dunia pun habis. Hebat-hebat raja-raja yang kita rasa macam kalau dulu ada Sultan Muhammad Al-Fatih di Turki yang memerintah Konstantinopel pada masa itu pun habis. Maknanya tak kira orang awam, raja semua akan lenyap. Dan di akhirat kelak semuanya akan tunduk dan tidak mampu berbohong lagi. Di akhirat besok baru tahu langit tinggi rendah. Atas dunia ni okeylah, bercakap pun kadang-kadang sah ya ke tidak kan. Bercakap pun kadang kona sana kona sini, sekejap ya, sekejap tidak, sekejap kanan, sekejap kiri, tak tentu ucapan. Kadang-kadang berbohong sikit. Tapi di mahsyar besok tunduk semua, tak ada seorang pun yang berani nak angkat kepala, apatah lagi nak bersuara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengakui perbuatan mereka yang sedang tercatat. Jadi apa yang dicatat tu, mereka tak boleh kata, saya tak pernah pun buat benda ni, nak menafikan, memang tak berani. Sebab yang mencatat ialah kiraman katibin, dua orang malaikat yang mulia, raqib sebelah kanan, atid di sebelah kiri, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu setiap apa yang kita buat. Jadi tak boleh nak tipu. Walaupun di dunia kita boleh tipu, tapi bila keluar rekod catatan itu, tak ada siapa berani nak menafi. Memang habis. Itu yang kita buka dalam, ibu-ibu tengok surah Al-Haqqah ayat 19. Surah Al-Haqqah bermula ayat 19. Saya baca sikit lah. Nak cerita terima kitab besok lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Al-Haqqah ni surah 69 ayat 19. Bermula ayat 19, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Allah cerita tentang nasib dua golongan. Sebab di akhirat besok dua golongan saja. Satu golongan yang terima kitab tangan kanan biyaminihi, satu lagi na'udzubillah ambil kitab tangan kiri. Dua ni saja. Yang kanan ni golongan beruntung, syurga Allah. Hak kiri Allah kata golongan yang celaka akan dihumban ke neraka. Wal'iyazubillah. Ayat 19 tu Allah sebut, adapun orang yang terima kitab dengan tangan kiri, tangan kanannya, sambil dia dapat kitab ini, dia akan bagi orang sebelah suruh baca kitab itu. Katalah kita semua insya-Allah dengan izin Allah kan dapat kitab tangan kanan besok. Kita dapat tu tak buka dah. Kita ambil kitab ni bagi orang sebelah. Orang sebelah ni tak tahu apa cerita. Terpinga-pinga apa hal makcik ni bagi kitab kat aku ni. Sambil kita kata ayat 20, inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Kita bagi kitab tu suruh orang sebelah baca. Ambil ni makcik, baca. Kan, yang kawan tu kitab dia tak dapat lagi ni dah berpeluh-peluh lah. Kita pula gatal-gatal hulu kitab. Pasal kita tak buka. Sebab kita tahu dah, ambil tangan kanan memang syurga. Dia macam ni lah. Macam kita sekolah dulu ambil report kad kan. Macam tu lah. Cikgu panggil nama kita pun pergi depan. Cikgu pun kata tahniah. Dia pun buka tengok. Cikgu buka. Ni biru semua kan. Kalau biru lulus tak. Kalau merah tu fail kan. Kalau zaman kita dulu lah. Lepas tu kedudukan dalam darjah 1/40. Nombor 1 lah kita. Lepas tu cikgu pun kata tahniah, ambil ni report kad. Duduk tempat awak balik. Kita pun balik sambil la kan. Sambil nyanyi pergi kat seat belakang. Kawan sebelah tanya, "Mat, macam mana periksa nombor apa?" Kita beritahu tak jawapan? Tak beritahu kan. Kita pun ambil report kad balik kat dia ni. Kau baca lah, aku malas cakap besar. Tu cakap besar lah sebenarnya. Kan? Dia kata ambil lah, aku nak cakap kan besar sangat, tak payah kau baca sendiri. Sama dengan kitab amalan besok. Tapi masalahnya akhirat tu orang sebelah tak minta pun. Kita yang gatal bagi. Sebab Allah kata begitu. Sebab apa kita bagi? Seronok sangat dapat keputusan bagus. Kan? Lepas tu adalah Allah sebut ayat tu. Allah kata mereka duduk dalam syurga yang tinggi, makan buah-buahan yang senang dipetik dan sebagainya. Kemudian Allah sebut ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun orang yang terima kitab tangan kirinya, Allah kata, mereka berkata, alangkah baiknya kalau hari ini aku tak dapat kitab. Pasal tangan kiri. Tangan kiri ni tahu dah, confirm masuk neraka. Tak, jadi dia kata menyesal. Kalau tahulah hari ni dapat kitab tangan kiri, tak payah dapat kitab pun tak apa dah. Jadi nak buat macam mana? Kan, kalau tahu dah dapat kitab hari ni, tak payah dapat kitab pun tak apa dah. Sebab apa? Tahu dah akan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Samalah ibu-ibu sekalian, konsep dia macam kita sekolah dulu, dapat report card, lepas tu tak lulus pula, periksa nombor 39/40. Tak, sekelah kawan kita tanya, "Mat, nombor berapa?" Kita jawab apa? "Bolehlah, cukup makan." Tu kan cukup makan, nyawa-nyawa ikan lah tu, nombor 39 kan. Kita jawab, "Bolehlah, cukup makan."
Lepas tu report card yang sepatutnya kena bawa balik, mak ayah sign, akhirnya sign sendiri. Sebab pengalaman tu ada. Zaman sekolah dulu. Tak, dah kalau balik tunjuk kena banding lagi sekali, baik aku sign sendiri je. Dah, nakal-nakal kita dah. Jadi takkan tunjuk. Samalah di mahsyar besok, kalau dapat tangan kiri, dia kata baik tak payah dapat kitab lagi ni. Macam kita periksa nombor las kan, tak dapat pokat tak apa dah, selamat sikit, tak payah tunjuk kat mak ya. Jadi bebel sekalian, itu akhirat. Dia ada dua saja golongan kanan. Satu ashabul yamin, dipanggil dalam surah Ar-Rahman dengan Waqi'ah kan. Ashabul yamin satu, ashabul shimal. Dia ada golongan kanan, golongan kiri. Tengah-tengah tak ada. Saya duduk tengah-tengah Ustaz, kiri tidak, kanan tidak. Oleh kita mesti ada pendirian kan, mesti ada stand. Dalam hidup ni kena ada stand. Baik, kita sambung sikit lagi dalam perenggan yang berikut. Fasal yang menyatakan ketahuilah bahawa mengingati kematian memberikan pengaruh untuk mengusir rasa was-was dan kecintaan terhadap dunia yang fana ini, dan memfokuskan diri untuk selalu mengejar kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi ibu sekalian, dengan kita rajin mengingati mati. Mengingati mati ini maksud dia bukanlah sampai 24 jam termenung ingat mati dah. Sampai tak buat kerja, kuliah pun tak balik. Pasal apa? Ingat mati Ustaz, tak asal kuliah. Bukan sampai maknanya kerja harian kita tergendala, ibu-ibu pun dapur tak berasap pasal ingat mati. Lama-lama suami mati tau kalau boleh buat macam tu. Kan suami balik, mana yang tak masak? Tak boleh bang, ingat mati. Lama-lama suami mati, tak saya buat lah. Kan, mati tak makan dia. Jadi sebab itu cerita dia bukanlah sampai tahap kita ingat kemati itu tak buat kerja. Kerja harian jalan macam biasa, tetapi di celah-celah itu kita ingat kematian. Kita tengok gerhana malam tadi, ingat kematian. Dengar khutbah menangis-nangis malam tadi tak? Rasa ya Allah kerdilnya aku. Cuba ibu bayang ya. Kalau, tapi Allah ni baik tak? Dia riliskan gerhana itu. Kalau Allah tak riliskan gerhana, apa jadi agak-agak? Walaupun dalam kajian ilmu falak, saintis, gerhana akan berakhir pukul 12:08 malam, tengah malam tadi ya. Dia jadi gerhana penuh tu pasal tiga objek ni dia duduk satu garisan lurus. Kan, matahari duduk belah kanan, bumi duduk buat kacau tengah-tengah, bulan duduk belakang sekali. Pasal selama ni bulan dia pinjam cahaya matahari kan. Bulan tak ada cahaya, bumi pun tak ada cahaya juga. Dua-dua ni tumpang cahaya matahari. Tapi sebab bulan dia pinjam cahaya matahari, cahaya dia jadi cahaya bulan, cahaya tu dipantul pula ke bumi. Cantiklah jadinya di malam hari tu. Tiba-tiba bumi buat kacau daun pula, masuk tengah-tengah, duduk satu line. Dia blok keseluruhan bulan. Bila dia blok keseluruhan bulan, sebab saiz bulan lebih kecil daripada bumi, kan? Dia lebih kecil. Jadi bila bumi bulat-bulat tu duduk tengah-tengah, menyibuk kat tengah tu, akhirnya dia blok cahaya matahari tak sampai ke bulan. Tu yang jadi gerhana bulan penuh. Jadi Allah tambah pula supermoon pula, dekatkan sikit pergerakan bulan pergi ke bumi tu, Allah tarik bagi dekat sikit. Jangan main, bagi dekat. Jangan dekat sangat, tak lagi kiamat nanti. Tak, dekat sangat dia bertembung, habis. Allah tarik dekat sikit. Dan jarak antara bumi dan bulan pada malam tadi adalah kurang daripada 360,000 km. Nampak macam dekat. Besar bulan tu kan.
Tapi 360,000 kilometer malam tadi jaraknya. Itu paling dekat. Yang sebelum ni mungkin 370, 400 kilo ke, wallahualam. Tapi Allah tarik malam tadi bagi dekat sikit. Sebab itu nampak yang kata super moon tu, dia nampak lebih besar dari saiz asal, 18 hingga 30%. Saya malam tadi dekat Damansara, habis-habis solat keluar tengok tak nampak bulan lah. Perah gila gitu. Kalau keluar tengok gelap je, awan, cahaya pun tak nampak. Dah sekali balik rumah buka YouTube tu. Tak, buka YouTube, tarik live NASA apa semua ni, Fehmun ke apa benda Allah, cari, jumpa. Tengok yang tu kan, nampak lah, besar lah, tapi kalau mata kasar tengok lagi seronok rasanya. Tapi nak buat macam mana, itu rezeki yang ada. Jadi bila kita dengar khutbah, tengok benda-benda ni, kita akan ingat, aku akan mati. Kan? Sampai saat ketika setiap orang akan sampai ajal maut. So kena buat persiapan. Dan mengingati mati tadi akan melemahkan sikit kita dengan kegairahan dunia. Tak apa nak selera sangat. Bukan tak selera juga. Bila sekarang ni Sogo tengah buat sale, memang selera kan, tengah buat sale, boleh pergi lah. Saya tolak iklan pasal saya kat ADC Sogo, saya dah sebut dah tadi kan, dia tengah buat sale sempena Chinese New Year kan. Jadi memang berselera tak dunia kan. Kita tu baju baby RM40 tinggal RM25, tinggal RM15, okey lah kan, separuh harga okey lah. Jadi memang ada tarikan kan, kita duk minat juga dengan dunia ni, tapi dia akan jadi kurang, tak berapa dah sangat, sebab kita tahu kita nak mati lah. Bila kita sedar kita nak mati, nak kalut dunia sangat ni pasal apa kan, logik dia gitulah. Dan dia akan buang apa dia panggil tadi, penyakit was-was terhadap kecintaan dunia. Mudah-mudahan. Baik, kita habiskan sikit perenggan tu. Maka manusia tidak akan terlepas daripada dua kondisi, berupa kelapangan dan kesempitan, kenikmatan dan ujian. Ini hiduplah, dia akan ada dua, baik atau buruk, lapang atau sempit kan? Tenang ataupun tidak tenang, ada macam tu. Apabila berada dalam kondisi sempit dan ujian, maka mengingati kematian memudahkan baginya untuk menerima sebahagian ujian itu. Kerana ujian itu tidak akan terus menerus, sedangkan kematian lebih berat daripada ujian yang berkenaan. Jadi bila Allah uji kita, macam-macam lah, kematian, kesakitan, ujian anak-anak kan, suami, isteri, jiran, macam-macam. Jadi bila timbul ujian-ujian ini, kita bawa bertenang, banyakkan istighfar, ingat-ingatlah ujiannya hanya seketika. Dan kematian itu lebih berat daripada ujian yang kita sedang tanggung hari ini. Itu Islam ajar kita rollingkan macam tu, supaya ujian yang datang ni kita tidak merungut, kita tidak mengeluh, biar kita redha. Sebab bila Allah uji, sebenarnya Allah nak bagi pahala satu, yang kedua Allah nak hapuskan dosa kita, yang ketiga Allah nak angkat darjat kita. Jadi kena ingat itu. Sehingga kata Nabi, kamu tercocok duri. Kita berjalan lagi, terpijak paku lah, tersinggung pokok bunga ketah, tercocok duri pokok bunga. Tadi saya makan tengah hari lauk ikan, tengah kucing-kucing ikan, tercocok bunga tulang kan, terus termenung sekejap kan, terus hilang selera makan kan, dia bisa kan, cocok ke dalam ni kena sikit, nyak sekejap kan. Kita senyap tu pasal kita mikir, tak aja tiga benda tu. Pertama Allah nak bagi pahala, yang kedua nak hapus dosa, ketiga Allah nak angkat darjat. Kena ingat gitu je. Kalau ingat sakit tu sampai ke sudah lah, tak ada apa dah. Biar kita ingat yang positif,
hadiah yang Allah nak beri. Atau dalam kondisi yang penuh kenikmatan dan kelapangan, maka mengingat kematian mampu menghalanginya untuk tidak tertipu dengan kondisi itu. Ia akan sentiasa tenang ketika kenikmatan itu terputus darinya. Jadi kalau kita dalam nikmat, maknanya jangan seronok, tak ketahuan sangat. Nikmat-nikmat yang Allah bagi ini sebenarnya untuk test kita juga. Allah jadikan kita kaya raya. Allah nak tengoklah kekayaan kita tu ke mana, hala tuju dia tak? Kita halakan ke mana? Allah nak tengok. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apapun kondisi kita, situasi kita, maka kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa redha dan terima seadil dan sebaik-baik. Allah tidak akan menguji kita dengan tahap ujian yang berat yang kita tak mampu nak hadapi. Baik, bila tengok orang lain yang ujiannya berat, kita bersyukur. Saya pernah tahun lepas kot buat kutipan di sini untuk sahabat saya kan, anak dia yang perempuan tu, dia ada masalah otak, tempurung kepala, lepas tu ada masalah cecair yang keluar daripada otak. Sampai hari ini sama kelas kawan baik duduk sebelah meja, tapi alhamdulillah kesabaran dia. Allah tahu dia tu layak diuji gitu. Kita kalau dapat anak macam tu, kita belum tentu lagi ni, tapi Allah bagi ke dia sebab dia layak terima ujian tu, Allah tahu. Jadi kita pun duk hayat selalulah WhatsApp tanya khabar anak. Semalam kot, baru semalam dia kata ni baru nak bawa pergi fizio. Okey lah, maknanya ada perkembangan yang lebih baik lah, insyaAllah. Jadi ibu-ibu dan rahmati Allah, akhirnya disebut tadi, maka alangkah baiknya orang yang berkata, ingatlah kematian nescaya engkau mendapat ketenangan, dan dengan mengingat kematian mampu mencegah panjangnya angan-angan. Bila ingat mati, kita akan dapat ketenangan. Kita akan disuntik dengan semangat yang positif untuk kita buat bekalan-bekalan menuju hari mati kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada petang yang mulia ini dapat kita ambil pengajaran bersama-sama. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa bulan depan awal Mac, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada ibu-ibu yang hadir pada petang ini. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang menonton live dalam Facebook audio kuliah kita dari merata ceruk dalam negara sampailah ke Singapura pun menonton kita pada petang ini. Hampir 135 orang, ramailah. Jadi ibu-ibu yang belum like, boleh like lah page audio kuliah. Dan kami sedang, orang kata, nak perkemas kini lagi pergerakan-pergerakan dan hala tuju page audio kuliah ni dengan idea yang akan diberikan Allah nanti. Kita nak buat beberapa penambahbaikan, insya-Allah. Sebab saya salah seorang daripada ni lah kawan-kawan yang membantu geng-geng admin yang besar-besar ni, ada 5 orang kali dengan saya. Jadi kita cuba buat yang terbaik untuk kita sharekan kuliah-kuliah kita ni, supaya orang lain yang duduk jauh, yang sibuk, boleh menonton sama, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Dan petang ni ada satu saja pengumuman. Petang ni kita ada jualan wakaf kitab. Ada di belakang sana, adik-adik penjaga. Dan wakaf kitab ni, tahun ni kita buat kitab yang baru. Sebelum ni kitab lama.
Kali ini kita bawa kitab yang baru, ada 2 kitab. Pertama, kitab Munyatul Musalli, kitab fiqh bab salat, dan yang kedua, kitab Faridatul Faraid, kitab sifat 20 tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi 2 kitab ni kita panggil dia satu set, harga dia RM25 saja. Jadi ibu bayar RM25, tulis nama, lepas tu tinggalkan kitab tu. Nanti kita akan kumpul dan wakafkan, kita hantar ke sekolah pondok yang terpilih sebagai bacaan pelajar-pelajar pondok yang berkenaan. Dia akan buat syllabus pelajaran mereka lah. Sebab kitab dia yang saya sebut ni kitab kuning. Kitab kuning ni kalau ibu-ibu beli bawa balik baca nanti pening. Sebab kitab kuning dia akan memeningkan. Sebab dia tak ada baris. Lepas tu spelling dia spelling lama-lama kan. Bahawa mim, bumi. Jangan baca bom. Bahawa mim boleh jadi bom, bumi pun boleh, bom pun boleh. Dia kitab lama Jadi senang ibu-ibu wakaf, tinggal nanti kami urus. Pasal 4-5 hari lepas ada dah daripada pondok di Narasiwat, selatan Thailand, telefon minta 1000 set. Alhamdulillah. Tapi kami tak cukup lagi ni, baru ada 600-700. So kita nak cukup 1000, kita akan hantar pos, insya-Allah. So masing-masing ada pahala lah. Saya ada pahala tukar umum, ibu-ibu ada pahala tukar wakaf, semua pihak ada pahala lah, insya-Allah. Ni ada di meja belakang sana, boleh urusan lah selepas daripada ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah, suratul Asr dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.